ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah kurniakan keberkatan, kurniakan kerahmatan, kurniakan kebaikan dengan kita duduk di dalam halaqah ilmu. Jom sama-sama kita terbang ke angkasawan bersama Ustaz. Saya dengan penuh ta'zim nyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal, mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sambung pada ayat yang ke-115 Suratul Baqarah. Pada perbincangan yang lalu ayat 114 adalah tentang mereka-mereka yang zalim. Kategori orang yang zalim ialah dia rasa diri dia bagus, dia rasa diri dia bagus, dia rasa dia masuk syurga, menafikan peluang orang lain untuk masuk syurga. Dan bila orang Islam nak beramal dengan ajaran agama, dia larang dan dia tegah. Bila orang Islam, ditanya pada orang Islam, kenapa Yahudi dan Kristian tak masuk syurga, hanya orang Islam masuk syurga. Dan kalau kita tanya soalan yang sama pada dia, dalam agama Kristian orang Islam masuk syurga tak? Dah tentu dia akan kata tak. Dia akan kata tak. Lalu bila dia rasa begitu, bagi dia itu normal. Tapi bila kita rasa begitu, bila kita kata hanya Islam yang masuk syurga, selain daripada itu tertolak, maka dia kata kita sangat mean, sangat kejam. Nah, kita kejam. Tapi bila agama dia buat macam tu, dia rasa okey. Sebab ia adalah berkaitan dengan akidah. Ia adalah berkaitan dengan akidah. Lalu agama ini, Islam ini, dia bukan sekadar tentang anda percaya, tetapi perlu kepada pembuktian. Perlu dibuktikan apa yang anda percaya. Kalau anda percaya bahawa hari ini cuaca mendung dan akan hujan, so ada tak mana-mana manusia normal yang akan basuh baju dan sidai baju di luar? Tidak. Sebab kepercayaan itu akan membawa kepada tindakan. Bukti kita percaya ialah dengan kita bertindak. So tindakan orang yang percaya kepada Allah ialah sujud. Tindakan orang yang percaya pada Allah ialah sujud. Sujud di mana? Masajid. Tu ayat 114. Masajid. Masjid, kata akar dia sajadah. Sajadah ni sujud. Masjid ni isim makan dan isim zaman. Ada dua, isim makan dan isim zaman.
Kerana angkasawan dia tak nampak jari tu tunjuk dua, saya tukar pergi visual lain lah. Kita tukar pergi angkasawan dah turun sikit ke bumi, kita tukar jadi macam ni. Masajid ada dua. So yang pertama dia adalah tentang tempat, yang kedua masa. So masjid merujuk kepada tempatnya di mana dan bila waktu sujud tu. So Yahudi dan Nasrani, dia kata hanya dia masuk syurga, tapi bila orang Islam nak mengamalkan Islam itu, dia tegah dan dilarang. Dan itu menunjukkan mereka adalah orang yang zalim. Orang yang zalim. Lalu Allah nyatakan, walillahil masyriq wal maghrib, ayat 115. Walillahil masyriq wal maghrib. Hanya dan Allah jualah yang memiliki timur dan barat. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun anda menghadap, kemanapun arah kamu menghadap, maka di situlah arah yang Allah redha. Innallaha wasi'un alim. Sungguh Allah maha luas, limpah kurnianya, wasi' rahmatnya tu luas, dan alim maha tahu. Apa maksud walillahil masyriq wal maghrib? Milik Allah timur dan barat. Maksudnya, sujudlah di mana pun. Semuanya milik Allah. Bukan hanya timur dan barat. Disebut timur dan barat adalah tempat terbit matahari, barat tempat terbenam. Dan matahari itu adalah tanda kekuasaan kerana ia adalah makhluk yang besar, berjuta kali ganda besar dari bumi. So ada elemen khusus yang disebut dekat sini, walillah, milik Allah. Maknanya timur dan barat itu hanya milik Allah, bukan milik kerajaan Malaysia, bukan milik Namrud, bukan milik Firaun. Sebab pada waktu itu, pada waktu ayat ini turun, orang-orang Islam ditindas di Mekah. Lalu mereka dihalau. Bila dihalau, dia rasa macam, kalau Jawa kata getun, ni macam mana ni? Kami dah tak boleh balik ke atau macam mana? Allah kukuhkan mereka punya hati dengan kata milik Allah. Hanya milik Allah timur dan barat. Allah nak bagi tahu bahawa kepunyaan seluruh alam ni kepunyaan Allah. So kalau anda boleh beriman di Mekah, tak ada masalah untuk anda beriman di tempat lain, di Madinah. Walaupun mereka telah meninggalkan rumah Allah yang mereka cinta, kena ingat bahawa Allah adalah Tuhan seluruh alam. Mereka masih lagi dapat menyembah Allah, mendirikan masjid di tempat lain. Dan ini juga menjadi peringatan kepada kita. Peringatan macam mana? Tuan-puan, kadang kita tengok kalau kita pergi umrah tu, kan pergi umrah, wah baiknya bukan main. Balik dari umrah, balik ke Malaysia, tudungnya hilang, itu hilang, ini hilang. Seolah-olah Tuhan itu hanya di mana? Hanya waktu buat umrah sahaja. Ini ayatnya. Walillahil masyriqu wal maghrib. Allah, hanya milik Allah apa yang ada di timur dan apa yang ada di barat. So di mana pun kita berada, Allah ada. Maksudnya kita tetap menjadi hamba Allah. Kita bukan hanya jadi hamba Allah di masjid, kita juga jadi hamba Allah di rumah, kita juga jadi hamba Allah di panggung wayang, kita juga jadi hamba Allah di atas jalan raya, kita juga jadi hamba Allah di mana-mana. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Ada orang yang begitu committed pada agama kalau dia depan orang lain. Tapi kalau dia sendiri-sendiri, nampaklah taring dia.
So Allah kata fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemana pun kamu menghadap, di situ wajah Allah. Kemana pun kamu menghadap, di situ wajah Allah. Innallaha wasi'un alim. Kan? Ada keadaan ketika kita tidak dapat menentukan arah kiblat dengan tepat. Kan? Kadang-kala kita pergi tempat yang gelap. Tak tahu mana arah kiblat. Yelah tuan-puan, kalau tuan-puan pergi mana tempat gelap? Tempat gelap. Masuk hutan lah misal kata. Hutan belantara. Dia ada beza hutan dekat Malaysia. Masuk gua Niah. Lepas tu stranded dalam gua. Tak tahu arah mana kiblat. Buka phone tak ada line. Ni nak sembahyang macam mana? Menghadap saja ke mana-mana. Tak tahu arah kiblat, maka kita pilih satu arah untuk dihadapi, untuk kita menghadap dalam solat. Kerana kita di mana saja kita hadap, sebenarnya kita menghadap Allah. Asalkan kita dah usaha dah dengan ilmu dan kepandaian kita untuk cari arah kiblat. Kan? Dan keadaan lain, contoh, anda warded. Lepas tu ketil tu tak semestinya menghadap arah kiblat kan. Toh ketilnya melintang ke, menegak ke, membujur ke, sembahyang aja. Ini tak payah susahkan nurse. Nurse, tolong nurse, alihkan katil saya nak solat. Kau solat je lah. Sebab waktu tu dalam keadaan tak berupaya dan tak berdaya. Gitu. So, fa'ina ma tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Saya masih belum dapatlah dia punya yang apa? Gitulah. So kemudian bila Allah kata kalimah wajhullah selain daripada bermaksud wajah Allah, juga boleh diertikan, ditafsirkan sebagai redha Allah. Redha Allah. So sama ada kita menghadap ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, sorang-sorang ke, ramai-ramai ke, yang kita nak ialah redha Allah. Yang kita nak ialah redha Allah. Innallaha wasi'un alim. Allah maha luas rahmatnya. Maha luas rahmatnya. Dan Allah tahu apa yang kita hadapi. Allah tahu apa yang kita hadapi. Okay, next. Wa qalu ittakhadallahu walada. Ini ayat. Ayat yang berat. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanah bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Dan ini bentuk peringatan dari Allah, peringatan yang keempat atas sifat degil manusia. Pertama adalah dia tak belajar tentang agama. Dia tak mengamalkan tauhid. Dia main hearsay je. Kemudian dia larang pula tauhid dari diamalkan. Bila orang lain nak buat, dia tegah, dia larang. Kemudian dia lawan pula penyebar tauhid. Dan sekarang dia kata Allah ada anak. Kan? Mula-mula dia degil, tak nak belajar. Kemudian dia larang daripada diamalkan. Dan dia lawan pula yang menyebarkan. Sekarang dia kata Allah ada anak. Wow, ini kata-kata yang sangat berat. Bila dia kata Allah ada anak dan mereka nak menyeru anak Allah yang dijadikan wakil tu dalam bentuk apa? Perantara. Anak dalam ayat ni bermaksud bukan saja anak tetapi wakil atau perantara. Kan?
idea kesyirikan ini, psikologi syirik ini, bila dikata percaya tak ada Allah, dia percaya. Dia percaya. Kemudian bila ditanya, habis ni patung-patung ni apa? Oh, ini untuk kami rasa dekat. Kami rasa dekat. Kami rasa ada sesuatu yang kami sembah. Tuhan itu ada. Tuhan tu tak nampak. Tapi sukar untuk kami nak hadirkan hati kalau tak ada sesuatu yang kami jadikan sebagai simbol, yang kami jadikan sebagai benda yang dekat untuk dilihat. Macam tu. Diorang lihat macam tu. So, dia adalah macam mana? Susah orang-orang yang dia kena guna benda, material untuk beribadah ni. Dia kena guna material untuk beribadah. Payah. Tu nilai iman tu besar tuan-tuan. Nilai iman kita percaya Allah tanpa perlu ada barang yang mewakili, tanpa perlu ada pokok ke, semacam tugu ke, tak. Allah tu tidak diwakili oleh apa pun, tak. Yang Allah suruh ialah cuba lihat dekat keliling tu, itu semua asar. Apa tanda-tanda yang Allah tu wujud. Tanda-tanda yang Allah tu wujud. Dia macam ni lah. Kalau tuan-puan balik ke rumah, waktu nak buka pintu tu tengok, ada kasut suami. Ada kasut suami. Bila buka pintu, kipas terpasang, lampu terpasang, aircon hidup. Dah lah kipas pasang, aircon hidup. Lepas tu ada gelas air atas meja. Segelas lah, kalau 2 gelas tu kita rasa curious pula. Segelas air atas meja, atas coffee table. Lepas tu kita masuk, tak nampak suami. Waktu tu tak nampak lagi suami. Tapi kita nampak tanda-tanda tu. Kita dah boleh mengagak, oh suami aku balik awal hari ni. Sedangkan tak nampak lagi suami. Tapi kita nampak tanda-tanda tu. Ada bukti-bukti, oh ini kasut dia. Oh tu, air gelas yang dia selalu minum. Dia memang biasa buka lampu dan buka kipas macam ni. Gitu. So alam ini represent yang Allah tu wujud. Sebab kalau kita nak nilai kecerdikan orang yang cipta alam ni, tak terfikir kita, tak terfikir. Bukti Allah tu Maha Tahu, tengok sajalah asar-asar, tinggalan-tinggalan, kesan-kesan daripada penciptaan Allah. Tengok rantaian makanan tu. Singa pemangsa ada mangsanya ada rantaiannya. Singa makan apa? Makan rusa, rusa meragut rumput, rumput tumbuh kerana ada air. Rumput tumbuh atas tanah. Tanah itu dibasahi oleh air hujan. Air hujan tu pula datang setahun sekali. Dia punya bijak tu unsangkerable. Kita tak boleh terfikir macam mana dia punya rantaian macam dia punya hebat. Allah tak suruh kita cipta apa-apa. Allah tak suruh kita bina apa-apa. Tak. Allah suruh kita tengok je kesan ciptaan. Nak membuktikan Allah tu wujud. Dan bila dapat kat manusia, dia boleh kata Tuhan tu ada anak. Tu cannot brain manusia ni. Dan ayat ini dimulakan dengan waqalu.
Waqalu, maksud waqalu, mereka ramai yang bercakap macam tu, bukan seorang, bukan satu pendapat, ramai yang bercakap. Bukan saja Yahudi, Nasrani cakap macam tu, bukan saja Yahudi dan Nasrani, musyrikin Mekah pun macam tu. Mereka kata dalam keadaan menghina, dan ramai lagi manusia selain mereka bercakap macam tu. Mereka kata apa? Ittakhadallahu walada. Waladan dekat sini ni anak angkat. Bukan saja bermaksud anak, tapi anak angkat. Maksudnya mereka bertawassul kepada siapa yang mereka anggap sebagai anak angkat Allah tu. Mereka bina hubungan sama ada tu nabi ke, wali ke, malaikat-malaikat ke. Mereka kata perantara ni lah yang sampaikan doa tu pada Allah. Sedangkan Allah nak kita terus direct saja dengan Allah. Tak ada perantara. Yahudi kata Uzair itu anak Allah. Nasrani kata Isa tu anak Allah. Musyrikin Mekah pula kata malaikat-malaikat tu anak perempuan Allah. Kan? Kenapa idea musyrikin Mekah malaikat tu sebagai anak perempuan? Pertama, bagi mereka perempuan ni lemah. Dan mereka pada waktu itu, pada ketika itu, mereka adalah bangsa yang suka berperang dan perempuan tak terlibat secara langsung dengan peperangan kecuali sebagai penghibur saja. So bila dinyatakan malaikat tu anak perempuan, so malaikat tu basically tak ada kuasa. Bayangkan tuan-puan, suatu mereka mengungkapkan kalimah macam ni. Dia kata malaikat tu anak perempuan Allah. Apa dekat kiri kanan dia tak ada malaikat ke? Apa Allah tidak utuskan kepada mereka 20 malaikat yang menjaga dia supaya tak kena balak dan bencana? Waktu dia berperang tu kadang yang selalu kita kata, nasib baik. Itu semua sebab ada malaikat yang menjaga. Yang selalu kita kata, ni nasib baik, nasib baik. Tak, bukan nasib. Allah dah tentukan begitu. Kadang waktu berperang orang boleh mengelak anak panah. Terselamat daripada tetakan musuh. Itu bukan nasib baik. Gitu. Bila disebut tentang malaikat tu anak perempuan, bukan sahaja Allah murka. Bila Allah murka, malaikat-malaikat turut marah dan murka. Tapi sebab dirasakan perkataan itu ringan dan mudah, dia tanpa memikirkan consequences. Gitu. So, bila kita dengar perkataan-perkataan yang condescending begini, perkataan-perkataan yang membawa kepada kesyirikan, maka ungkapan yang wajar selepas kita dengar semacam itu adalah kalimah Subhanallah. Subhanallah. Dengar ungkapan syirik, sebut Subhanallah. Bukan nampak benda yang indah kita sebut Subhanallah. Itu salah. Itu salah. Subhanallah ni untuk benda-benda yang syirik. Ini kita terbalik. Nampak cantik sikit. Subhanallah, cantiknya. Ni aku starlight dahi tu. Quran ajar cara lain, kau buat benda lain. Subhanallah ini untuk benda, untuk perkataan-perkataan yang merendah-rendahkan. So subhan adalah perkataan balas supaya kita sentiasa tinggikan Allah. Tinggikan Allah. Mengucapkan subhanallah, kita sebenarnya sedang menidakkan kata-kata mereka tu
Bila kita kata subhanallah, maksudnya kita kata tak, Allah bukan begitu. Allah maha tinggi, tak layak Allah ada anak. Dan sebelumnya Allah kata innallaha wasi'un alim. Allah sangat luas rahmatnya dan sangat tahu. Tak perlu manusia keluarkan satu conclusion yang kata, Allah perlu anak. Tak. Allah sangat tahu keperluan. Perlu ada anak atau tak? Malah ada ayat yang sebut begini. Kalaulah Allah itu ada anak, dah tentu Nabi orang pertama akan sembah anak tu. Gitu. Nabi orang pertama akan beriman. Tapi tak. Allah tak ada anak. Dia tak ada perantara. Jangan samakan kita punya lineage, kita kena ada bapa, kita kena ada anak, ada sepupu sepapat, kita nak samakan kita dengan Allah. Tak mungkin sama. Sama macam ni aircon ni, remote aircon ni. Siapa yang cipta remote aircon ni? Manusia. So sama ke yang mencipta dengan yang dicipta? Mana sama? Dan kita yang cipta remote aircon ni, kita cipta dia dengan kapasiti tertentu. Dia hanya sesuai, kalau Panasonic, hanya boleh kontrol aircon Panasonic. Dia tak boleh kontrol aircon Sony. Dia tak boleh kontrol aircon Daikin. Dia ada fungsi tertentu. Keupayaannya terhad. Allah cipta kita dengan otak yang terhad. Tak boleh fikir tentang Allah. Janganlah pandai-pandai nak fikir tentang Allah. Fungsi kita tertentu dan terhad. Ini belagak. Baru dibagi otak sikit. Pandai bercakap, pandai fikir sikit. Oh, dia nak fikir tentang Tuhan. Itu gila. Kan? So, waqalu takhadallahu walada. Mereka kata Allah tu ada anak. Gitu. Bal lahu ma fis samawati wal ard. Bahkan dialah pemilik sebenar apa saja yang ada di langit dan di bumi. Dia tak perlu kepada pembantu pun, tak perlu. Tak perlu kepada anak untuk berkongsi pemerintahan, tak perlu. So kalau kita tengok Kristian kata Allah tu ada anak, timbul banyak persoalan yang diorang sendiri kelang kabut nak jawab. Kalau dia kata Allah tu ada anak, siapa yang lahirkan anak tu? Dan tentu Allah ada pasangan. Dan kalau ikut sejarah siapa? Jesus. Dilahirkan oleh siapa? Maryam. So adakah Maryam pada waktu mengandungkan Jesus tu, dia tahu yang dia sedang mengandungkan Tuhan? Dan bila Jesus lahir, sekarang ni Maryam sedang mengandungkan Tuhan. So bila dia tahu tak dia sedang kandungkan Tuhan? Dia tak tahu. So waktu dia sedang mengandungkan tu, dia berharap kepada kasih sayang dan rahmat Tuhan Bapa. Kan? So bila anak dilahir dan dia tahu yang tu Tuhan, kan? Dia tahu yang itu tu Tuhan. Sekarang dia nak sembah siapa? Tuhan Bapa ke Tuhan anak tu? Dia nak panggil anak dia tu apa? Tuhan ke anak? Pening. Ha. Suatu gelaran kepada itu adalah dolin. Tak ada asas. Tak ada asas. Dia sesat terus. Sesat teruk. Lepas tu, kalau anak Tuhan, anak Tuhan ni dia sacrifice himself untuk cover semua dosa.
Kalau macam tu, Tuhan Bapa janganlah cipta dosa at the first place. Tak perlu dia korbankan anak dia. Kan? Biarlah manusia buat apa dia suka tanpa perlu ada timbalan dosa dan pahala. Kan? Dan waktu Jesus tu, kan, bagi mereka Jesus disalib. Siapa yang salib Jesus tu? Siapa salib dia? Tentera Rom. Kan waktu tu tentera Rom yang salib dia. Hebat gila orang tu boleh bunuh Tuhan. Apa alat yang diguna? Kenapa kita tak pernah dengar nama orang yang bunuh Tuhan tu? Patutnya dia hero. Dia ada kuasa tertentu kot yang boleh bunuh Tuhan. Bukan orang kalang-kalang boleh bunuh Tuhan. Kan? Sangat banyak kepincangan dan tanda tanya. Satu perkataan yang sesuai untuk kita ucap ialah Subhanah. Maha suci Allah daripada perkara-perkara yang diada-adakan. Sakarap dewe ai. Ikut suka dia orang je nak sebut. Ballahu ma fis samawati wal ard, bahkan milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Kullun lahu qanitun. Semua makhluk ini tunduk, patuh, taat pada Allah. Tuan-tuan, perkataan qanit ni dia level atas ketaatan. Qanit ni tunduk. Qanit ni tunduk. Dia ada perkataan yang hampir sama, maksud dia taat. Taat. So Allah tak guna perkataan taat sebab ketaatan ni dia level lebih rendah. Qanit ni contohnya macam ni. Kita sebut dia terus buat. Yes sir, I will do it. Yes sir, terus buat. Qanitun. Alam ini pada level qanit dengan Allah. Qanitun. Bila kita angkat sumpah, aku janji dengan Allah, sami'na, kami dengar, wa ata'na, kami taat. So kita punya janji ketaatan tu, kepatuhan kita pada level kedua. Sebab level pertama adalah qanit. Level pertama qanit. Level kedua taat. Tak tu tengok matahari. Dia pernah lambat punch card? Tak pernah. Tepat. Tepat. Sebab kalau dia lambat, dia akan mengakibatkan manusia tak dapat waktu yang tepat menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok bulan. Manusia menunggu-nunggu untuk timbul anak bulan. Untuk menentukan dia puasa atau tak. Dia raya atau tak. Dia dah boleh haji atau belum. Ketaatan makhluk ni pada Allah first class, qanit. Habis Ustaz, kita tak ada peluang ke untuk qanit begitu? Sekejap apa dia punya tu? Corpus Quran. Kita nak cari perkataan tu. Word by word, Quran Dictionary. Okay. Selalu saya guna benda ni untuk cari perkataan-perkataan. Qaf. Kemudian kita cari nun. Qaf, nun. Nun mana nun? Nun kat bawah.
Qaf nun ta tu. Qanata, cari kata akar dia, go. Okey. Qanata yaqnut, kemudian qanita dan qanitat. So yaqnut 2 kali, qanita dalam bentuk active participle. Qanita 8 kali, qanitat 3 kali. Qanitin, qanitun atau qanitun active participle. So subhanahu ballahu ma fis samawati wal ard kullullahu qanitun, ini untuk apa yang ada di langit dan di bumi. Ya Maryamu qnuti li rabbika wasjudi, ini arahan kepada Maryam. Maryam tu hamba yang taat. Maryam tu level hamba yang taat. Satu dia boleh terima dia mengandung tanpa suami. Kita belum tentu tuan-puan. Kalau tuan-puan ditakdirkan mengandung tanpa suami, masyarakat akan terus tak percaya. Kau ni mesti berzina. Mana mungkin? Maryam sedang lalui, telah lalui benda tu. Satu, dia terpilih untuk mengandungkan seorang Nabi. Kalau dalam bentuk verb, wa may yaqnut minkunna lillah, siapa yang benar-benar taat. Dengar azan dia terus buat. Dapat ayat Quran terus laksana. Minkunna lillah, pada Allah dan Rasul. Wa na'mal salihan, wa ta'mal salihan, dan dia benar-benar melakukan amal salih. Wa ta'mal salihan, dia melakukan amal salih. Nu'tiha ajraha marratain, kami beri dia ganjaran 2 kali ganda. So, level taat dengan qanit ni lain. Taat ni taat, patuh, tapi dia masih beralasan. Tapi qanit tak ada. Terus buat. Dia 2 kali ganda. Wa qumu lillahi qanitin. Allah nak kita bangun dan bangkit untuk terus taat. As-sabirin was-sadiqin wal-qanitin. Dia pada level lebih daripada sabar, lebih daripada sadiq. Dia pada level tertentu. Automatik. Tu qanit. Inna Ibrahim kana ummatan qanita. Nabi Ibrahim tu dia qanit. Wow. Dan kita boleh tak? Boleh. Amman huwa qanitun. Siapa-siapa yang qanit. Siapa-siapa yang ketaatan dia level tertinggi ni. Ana al-laili, sepanjang malam. Sajidan, sujud sepanjang malam. Wa qa'iman, dan berdiri. Yahzarul akhirah. Semata-mata dia nak menuju akhirat. Fokus dia kepada akhirat. Fassalihatu qanitat hafizat. Itu level qanit. Maksudnya ketaatannya pada level tertinggi. Dia bukan sekadar taat tapi qanit. So kullullahu qanitun. Apa yang ada di langit dan di bumi semuanya mencurahkan ketaatan tanpa syarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yes, dia macam askar. Dia macam askar. Tanpa alasan. Terus buat. Satu, pada raya kurban, lembu dan kambing tu boleh dengan rela nak disembelih. Sebab dia taat perintah Allah. Ada orang buat, tak tahulah eksperimen tu betul ke tak.
Tapi bila dia pasang lagu dan muzik, lembu-lembu tu buat tak ambil pot pun. Tapi bila dipasang surah Baqarah, lembu tu datang, boleh datang, seko-seko datang, nak dengar, datang dekat. Tak tahu kalau dia apa nama, hanya surah Baqarah ke, atau mungkin surah-surah yang lain cuba letak surah Qiyamah ke, kan surah Insan ke, dia datang dekat tak? Atau mana-mana ayat Quran dibacakan, dia datang dekat tak? Kan bayangkan dulu para nabi mengembala kambing. Allah tundukkan kambing-kambing tu untuk mudah diurus sambil-sambil baca Quran ke. Kan. So kullul lahu qanitun. Alam ini tunduk dan patuh pada perintah Allah. Bayangkan kalau alam ini begitu tunduk dan patuh pada level tertinggi pada perintah Allah, bagaimana alam ini akan menanggapi manusia yang taat pada perintah Allah. Suatu Allah kata, Nabi kata, kalau engkau kejar dunia, dunia akan lari. Tapi kalau engkau taat pada perintah Allah, dunia akan kejar engkau. Dunia akan kejar. So beribadah bukan untuk dunia, tapi untuk Allah. Nanti dunia akan kejar kita. Jangan risau. Badi'us samawati wal ard. Kan Allah jualah. Dialah yang mencipta langit dan bumi. Badi'us samawati wal ard. Perkataan badi' dia mencipta daripada tiada kepada ada. Khalaqa juga mencipta, tapi badi' adalah yang memulakan, pioneer. Badi' juga melahirkan perkataan bid'ah. Benda tu sebelum ni tak ada, dia ada-adakan. Tu badi'. Badi'us samawati wal ard, dia yang mencipta langit dan bumi. Daripada tiada kepada ada. Tanpa contoh, tanpa blueprint. Tanpa perlu tiru apa-apa. Tak, Allah tak tiru dari mana-mana. Begitu. Maka Allah cipta alam ini tanpa contoh. Allah tak tiru. Kadang kita pun mencipta juga. Tapi kita cipta, bahannya dah ada. Contoh yang lain dah ada. Kita perbaiki je. Allah tak. Kita sebenarnya bukan mencipta. Kita mengubah, tambah baik daripada sesuatu yang dah ada. Kita cipta kapal terbang, kita ikut contoh burung. Apa yang Allah buat, Allah cipta alam ini tanpa sebarang contoh, tanpa sebarang blueprint. Allah bagi tahu perkara ini, nak bagi tahu pada kita, hebatnya dia. Badi'us samawati wal ard. Cuba tengok setiap serangga tu tuan-puan. Dia ada ciri-ciri tertentu, keunikan tertentu. Labah-labah berapa kaki? Labah-labah berapa kaki? 4 kaki, lipas 6. Lipas dengan belalang. Sama tak? Tak sama walau bilangan kakinya sama. Belalang dengan mentadak-mentaduk. Sama tak? Tak sama. Yang ini fungsinya lain, yang itu fungsinya lain. Cuba senaraikan berapa banyak serangga yang kita tahu. Ui. Banyak gila. Itu belum dia punya kitaran hidup. Daripada lava kepada kepompong, daripada lava kepada ulat, kepada kepompong, membentuk rama-rama. Dia berkitaran tu. Tengok rama-rama je, ada rama-rama yang migrasi, ada yang tak. Dia pergi migrate bukan 1-2 kilometer, ratusan kilometer kot dia terbang. Waktu musim panas dia dekat sini, waktu musim sejuk dia dekat sini. Badi'us samawati wal ard. Itu baru kingdom of apa? Insect. Belum kingdom of animal.
Itu baru binatang, belum jenis pokok. Badi'us samawati wal ard. Itu baru dekat bumi. Belum lagi langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Yang semua tu ada makhluk-makhluk tersendiri. Besar gila. Besar gila. Dan bumi ni pula ada 7 lapis. Yang kita lalui ni baru surface ni je, permukaan bumi. Belum lapisan kedua, lapisan ketiga, lapisan keempat, lapisan kelima, lapisan ketujuh. Belum. Kita tak tahu apa yang ada kat bawah ni. Malah saya bila bertalaki dengan Syekh Muhaimin, saya pernah dengar penjelasannya tentang surah Kahfi itu, tentang Ya'juj Ma'juj, dan dia mengubah saya punya pemahaman sebelum ini tentang Ya'juj dan Ma'juj. Kan? Kat mana kisah Ya'juj Ma'juj tu? Kan dia minta sadda, tapi Zulkarnain buat radma. Okey, sekejap tentang Zulkarnain. Wa qala Musa, ni dekat dah. Dan qala fantalaqa. Okey, ini sudah. Okey. Qalu ya Zulkarnain. Ni. Anta ja'ala bainana wa bainahum sadda. Diorang minta sadda, ayat 94. Apa yang kaum tu minta Zulkarnain buat? Sadda. Sadda ni apa? Dinding yang kita tak boleh maju ke depan, tak boleh mundur ke belakang. Tu sadda. Barrier. Sadda. Tapi apa yang Zulkarnain buat? Radma, ayat 95. Aj'al bainakum wa bainahum radma. Radma ni apa? Radma ni dia bukan sekadar kau tak boleh maju ke depan, tak boleh mundur ke belakang, dinding macam tu. Radma berbentuk dia tak boleh nampak dari atas dan tak boleh gali ke bawah. Sebab tu kita pun canggih, kita punya satellite masih belum boleh detect dekat mana Ya'juj Ma'juj ni. Sebab apa yang Zulkarnain buat bukan sekadar sadda, tapi dia tutup dekat atas dan tutup kat bawah. Dia bukan dia tak ada dekat permukaan bumi, dia berada di bawah lapisan bumi. So Ya'juj dan Ma'juj di bawah lapisan bumi yang kita boleh nampak ni. Dia tertutup. Boleh ada di lapisan pertama, lapisan kedua ke, lapisan ketiga ke, lapisan keempat ke, mungkin lapisan ketujuh, kita pun tak tahu. Sebelum ni saya skeptik. Kenapa Zulkarnain bila nampak Ya'juj dan Ma'juj, dia tak bunuh? Syekh Muhaimin kata tak mungkin, mustahil Zulkarnain dan tentera dia mampu untuk bunuh. Sebab jumlah dia jutaan manusia. Jutaan Ya'juj Ma'juj. Mustahil dia nak bunuh. Sebab tu dia tutup. Apa yang kita tahu ni tuan-puan, sangat kecil, sangat sedikit. Tapi kita rasa, kitalah paling tahu. Tak, kita tak tahu apa-apa pun. Kecuali bila Allah bagi tahu macam ni, baru kita nampak. Allah cipta dari tak ada kepada ada, dan ciptaan Allah tu rencam dan pelbagai. Malah Allah kata, wa idza qada amra. Kalau kami nak sesuatu. Amron bukan ciptaan. Amron ni adalah arahan. Kalau kami buat keputusan untuk buat sesuatu, kalau kami putuskan, Allah decide untuk buat apa-apa.
Amron ni bukan cipta. Amron ni nak. Contoh. Lepas daripada kelas ni, kan kita macam-macam kita nak. Contohnya moderator. Dia kata, ya aku dah habis kelas hari ni, aku nak pulak dakap lah. Dia baru nak. Nak pulak dakap, nak. Okay? Itu amron. Ya qada amron. Baru nak. Allah bila dia nak, cukup sekadar dia sebut kun. Benda tu jadi. Dia baru nak. Dan benda ni tuan-puan, kenapa Allah cerita? Benda ni kita boleh dapat di syurga. Nak. Baru nak. Dah jadi. Sebut kun. Dah jadi. Itu dekat syurga. Bayangkan Allah beri kita a glimpse daripada kuasa dia dekat syurga. Tak pulut dakap tu tak boleh makan. Pulut dakap tu kena pakai. Pulut tu ia boleh makan. Pulut dakap tu gelang. Dia bukan pulut panggang. Pulut panggang tu senang. Dekat Shopee pun dah ada jual. Tapi pulut dakap lain. Lain mahar ni lain. Yang itu kan baru dapat gaji kan. Pulut dakap tu habis gaji. Habis gaji, berutang pula. Hutang tak boleh lah. Hutang emas tu riba. Berdosa. So Allah bila dia nak wa idza qada amra. Kenapa Allah cerita ni semua? Kenapa perlu sampai cerita fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun? Kalau Allah nak boleh jadi. Allah nak bagi tahu tentang orang-orang yang klaim Allah tu ada anak. Kalau Allah nak, Allah boleh buat. Tapi kenapa Allah tak buat? Kenapa Allah tak buat? Sebab Allah nak tengok engkau punya iman. Kau memandai-mandai tak dalam agama? Allah nak tengok kau boleh patuh tak pada apa yang Allah dah gariskan? Atau kau memandai-mandai buat sesuatu yang Allah tak buat pun? Kan sebelum ni disebut tentang orang yang degil. Allah dah bagi satu garisan. Suruh ikut A. Tapi kau nak juga pandai-pandai pala tahu. Aku tak nak ikut A. A tu apa? A besar ke A kecil? A pepet macam tu ke ataupun A italic? Ada bold ke tak? Kau memandai-mandai je. Allah kata ikut je lah. A lah. Tak kisahlah dia besar ke kecil. Yang penting patuh A. Tapi tak. Manusia bila dah digunakan akal yang kecil, yang sempit tu, dia banyak pula dia tanya. Kenapa dia tanya banyak? Dia tak nak buat. Dia tak nak buat. Dan kalau kita nak picture, gambarkan arahan-arahan, larangan-larangan dari Allah ni macam ni tuan-tuan. Katalah saya menyewa sebidang tanah. Saya pajak sebidang tanah. Dan tuan punya tanah kata, okey Ustaz punya kawasan daripada sini sampai ke pancang ni. Okey, daripada pancang A ni sampai ke pancang B. Inilah kawasan Ustaz. 4 kaki persegi ni. So, Ustaz tak boleh nak melangkah lebih daripada pagar. Sebab kalau lebih daripada pagar, Ustaz dikira melanggar peraturan dan Ustaz boleh dikenakan tindakan. Well, saya Ustaz kot. Mestilah nak melampau. Kalau tak melampau bukan Ustaz lah. So saya pun mula-mula hari pertama saya cek kawasan. Okey, ini kawasan saya. Ini kawasan saya. Hari kedua, saya bukan sekadar cek kawasan. Sebelah kaki saya cuba nak melangkah garisan tu. Jadi garisan, sebelah kaki cuba untuk melangkah. Sebab
Tuan rumah kata kena tindakan. Oh, nak tahu juga tindakan macam mana. Dia berani ke ambil tindakan pada ustaz. Ustaz kot, kebal kan. Syurga neraka aku punya. Sebab tahu aku boleh kafirkan orang lain. Sebab tahu aku boleh kata syurga tu milik aku. Kan sarkastik sangat. Macam tu lah. Kalau tak dibuat contoh macam ni, kita rasa kita lah punya syurga tu. So sebelah kaki saya cuba letak dekat luar tengok. Ada apa-apa tindakan tak? Senyap je tuan rumah. Tak ada apa-apa pun. Hari ketiga saya cuba bermain-main. Kejap melompat sana, kejap melompat ke sebelah, kejap kat sini, kejap kat sebelah, kejap kat sini. Hari keempat berlama-lama pula kat sebelah. Hari kelima, hari ke-100, saya tidak lagi berada di kawasan saya. Saya mula bercucuk tanam kat sebelah. Cukup setahun tuan rumah panggil. Ustaz, sini jap. Ya. Okey, saya tengok dekat saya punya tanah ni cantik. Cantik, malah ustaz menanam pula sampai ke kawasan rumah orang sana. So saya dah kira semua, ustaz mula melanggar peraturan pada hari kedua lagi. Waktu tu kaki ustaz kat sebelah. Pada sekian waktu, sekian jam. Kaki pula ustaz guna kaki kanan waktu mula-mula. Itu jam, semua report terbentang depan mata. Dan tuan rumah kata setiap kesalahan ustaz, saya akan denda, dan mana-mana kesalahan yang melampau, saya tak nak bayar pada ustaz. Itu jam menyesal pun tak guna. Sebab awal-awal sudah diberitahu tentang rules dan peraturan. Kita yang memilih untuk melanggar. Bayangkan benda tu berlaku dekat mahsyar. Berlaku di mahsyar. Untuk patah balik, nak minta ampun, minta maaf, sudah tidak diterima. Allah sudah beri peraturan. Badi'us samawati wal ardh. Wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Subhanahu ballahu ma fis samawati wal ardh. Ada peraturan-peraturan. Tapi manusia tetap degil. Nak sebut juga, nak ambil juga. Sebab waktu dia sebut tak ada apa-apa. Waktu dia sebut tu tak ada apa-apa. Tak ada guruh berdentum ke kilat menyambar. Tak ada. Relax je. Dia kata Tuhan ada anak, relax je. Jesus son macam tu, relax. Tanpa ada apa-apa tindakan serta-merta, tak ada. Tapi rupanya perkataan-perkataan semacam ini hampir pecah langit kerana mendengar perkataan ini. Hanya senya rahmat Allah, langit tu tetap intact. Ada dalam ayat yang lain, takadu samawatu yatafattarna. Hampir pecah langit dari hujung ke hujung kerana perkataan mereka. Mereka sebut Allah ada anak. Tapi sebab kekuasaan Allah, rahmat Allah, langit tu masih lagi intact. Tapi hari-hari manusia cakap kan tentang Tuhan ada anak. Hari-hari. Allah kata kalau Allah nak, Allah boleh buat. Tapi what for? Untuk apa? Begitulah kita tuan-tuan. Tak sedar diuntung sebenarnya. Punyalah kita tak sedar. Dah 9.32. Barakallahu li walakum. Kita jumpa esok. Kembali kepada moderator. Masya Allah, Ustaz suka break mengejut. Ustaz ada kelas ke lepas ni ke nak buka soalan? Boleh buka soalan? Saya tak ada kelas. Okey, Alhamdulillah. Silakan kalau ada nak tanya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Maaf saya a bit confused tadi. Maksud Ustaz, Ya'juj Ma'juj tu dia duduk bawah bumi ke Ustaz? Boleh jadi? Oh, bukan. Jadi, okey. Bila bawah tu, so that mean
yang dia buat macam apa dia buat apa, macam dia buat walls tu daripada bawah jugalah Ustaz ya? Bawah Mungkin ke atas macam tu? dia sedang mengorek. Mungkin dia tempat, Oh. dia bentuk macam cube ke, tak tahu, wallahu alam. Tapi mengikut ayat tu, mereka minta sadar, mereka minta dinding. Tapi yang Zulkarnain bukan sekadar dia buat dinding, tapi dia upgrade, dia letak atap sekali. Rodma ni tutupan dari atas. Mungkin dalam bentuk bunker barangkali. Sebab tu kita cuba detect guna satellite ke apa sahaja teknologi, kita tak nampak. Dan Ya'juj dan Ma'juj ni akan berkeluaran dari muka bumi untuk sebarkan kerosakan dan bawa penyakit. Dan orang beriman pada waktu itu tak mungkin boleh mengalahkan. Mereka akan bersembunyi di satu tempat di atas bukit ke di atas gunung macam tu. Sehinggalah Allah datangkan kuman virus mematikan semua Ya'juj dan Ma'juj ni. Sampai macam tu sekali. Kita diceritakan, diberitakan dalam hadis tu. Ya'juj dan Ma'juj tak mungkin akan musnah kecuali tak kala Allah datangkan penyakit khusus untuk mereka, mereka mati bergelimpangan. Yang tinggal siapa? Yang tinggal waktu tu orang beriman je. Semuanya habis diratah dan dimusnahkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Selepas daripada tu barulah kiamat, barulah bumi ni hancur. Wallahu a'lam. Okay, Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Maaf Ustaz kalau kalau apa yang saya faham dengan ceramah Ustaz Ain, di surah Al-Kahfi Nabi Sulaiman buat dinding daripada besi dilebur menjadikan dia dinding. Saya tak ingat surah Al-Kahfi ayat ke berapa untuk mengelakkan Ya'juj Ma'juj ni keluar di surah Al-Kahfi Ustaz. Betul. Yang tadi kita rujuk tu pun surah Kahfi ayat 93-94. Bukan Nabi Sulaiman tapi Zulkarnain. Zulkarnain, yes. Sorry. Zulkarnain tu bukan Nabi Sulaiman ke Ustaz? Bukan. Dia orang lain. Oh, dia cerita pasal Nabi Sulaiman ke Ustaz? Dalam surah Al-Kahfi tu. Dia cerita pasal Zulkarnain. Zulkarnain ni seorang pemerintah yang Allah beri dia kuasa. Ni waqalu ya Zulkarnain. Maksud Zulkarnain, dia mempunyai dua tanduk kekuasaan. So apa yang dia buat ialah Atuni zubaral hadid, bring me sheets of iron. Dia minta besi. Kemudian selepas besi itu ditumpukkan, dia panaskan molten copper. Ufrigh alaihi qitra. Dia curah di atas besi-besi yang ditumpukkan ini dengan tembaga cair. Di sinilah industri berat, manusia belajar tentang industri berat daripada sini. So apa yang Zulkarnain buat di perkampungan yang sangat terpencil itu, dia bukan sahaja bantu penduduk kampung tu, tapi dia bawa industri ke situ. Dia bawa industri berat. Tuan-puan, kalau orang minta bantuan pada kita, orang penduduk dekat pedalaman minta bantuan pada kita, bantuan dari bahaya, misal kata. Apa yang kita mampu bantu? Selalunya penduduk dekat pedalaman ni kita bawa apa? Kita bawa makanan. Kita tak bawa teknologi ke situ. Kita hanya mampu bagi makanan. Kita tak mampu buat seperti mana Zulkarnain buat. Dibawa teknologi berat dalam tu. Dibawa industri besar dalam tu. Dia sediakan pekerjaan untuk orang kampung. Sehingga mereka bukan sekadar diberi bantuan bulanan. Tak, mereka boleh protect themselves.
Itu yang Zulkarnain, pemimpin seperti Zulkarnain buat. Dia bukan sekadar bagi bantuan bulanan, tapi dia bagi kepandaian dan teknologi. So dia diberi kehidupan untuk penduduk di situ. Sedangkan siapa mereka ni? Bahasa pun dia hampir-hampir tak dapat. Itu nilai kepimpinan yang cuba Quran tunjulkan melalui Zulkarnain. Dia bukan sekadar Zulkarnain bina tembok, tak. Dia bawa teknologi. Besi untuk dihimpunkan sebanyak itu, teknologi apa yang Zulkarnain bawa? Dia bawa teknologi perlombongan. Melombong besi dulu untuk dapat besi ditumpukkan setinggi gunung. Bukan sikit besi yang dihimpun ni, banyak. Boleh menutupi gunung kot. Dan kemudian molten copper, tembaga cair. Tembaga dicairkan, kalau kita Google suhu tembaga cair berapa darjah Celsius, suhu lebur tembaga lebih kurang 1083 darjah Celsius. Itu takat lebur tembaga. So untuk meleburkan tembaga ni, cukup sekadar kita bakar dekat atas tungku? Tidak. Dia perlu ada alatan khusus untuk pastikan, dia perlu ada relau untuk pastikan tembaga tu betul-betul cair, dan tembaga yang cair ni perlu dicurah dari atas. Dia perlu ada kren ke apa, bentuk saja, bentuk teknologi tu untuk dibuat apa yang penduduk kampung tu nak. Dia perlu alatan khas, tempat yang khas, kemahiran khas. Zulkarnain bawa kemahiran itu semua ke situ. Siapa penduduk kampung ni? Apa istimewanya dia? Tak, dia bukan nilai penduduk kampung tu istimewa atau tak. Tapi kesungguhan pemimpin nak bantu rakyat dan masyarakat. Itu yang Quran cuba tonjol. Tapi kita baca tanpa soul sebagai seorang pemimpin pun. Kalaulah pemimpin kita macam tu, tuan-puan. Dia sumbangkan 100%. Dia sendiri buat kerja tu. Kan Zulkarnain kata, tu ni bawa datang besi. Jom kerja bersama-sama. Turun padang ke situ. Pergi ke situ. Duduk di situ. Menjiwai rakyat. Dia bukan sahaja duduk di kerusi empuk di Putrajaya. Dia turun di situ. Dahsyat contoh yang Quran bawa ni. Dahsyat. Malah setelah projek itu berjaya. Apa Zulkarnain kata sewaktu wartawan tanya? Haza rahmatun min Rabbi, ayat 98. Dia tak ambil kredit pun. Ini rahmat dari Tuhanku. Dia bukan predik, apa yang kita dah buat ni, satu projek yang berjaya, dibuat oleh kerajaan. Tembok ni bakal bertahan berapa puluhan tahun lagi. Ya'juj dan Ma'juj selesa di dalam tu. Dia takkan bawa bahaya. Ini projek sustain. Dia tak sebut pun sustain. Dia kata fa'iza ja'a wa'du rabbi. Bila tiba hari ni nanti. Ini kurniaan dari Tuhan. Bila sampai waktunya nanti, semua ini akan hancur lebur. Maka wa'du rabbi haqqa. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu benar. Semua akan hancur. Kita semua akan binasa. Jangan risau, akhirat tu yang kekal. Dunia ni sementara je. Itu kata-kata Zulkarnain depan wartawan. Depan kamera. Dunia ni sementara je, tuan-puan. Jangan risau, ni semua rahmat Allah bagi. Saya tak sesuai jadi menteri, saya merapu je. Tapi yang penting kita faham Quran tu bagaimana. Kitalah kena mencorak pemikiran begini pada anak-anak kita. Supaya nanti bila dia jadi menteri, bila dia jadi pemimpin, dia jadi pemimpin menjiwai apa yang Zulkarnain buat. Dia dah ada kuasa, dia sedar, dia perlu bantu orang. Dan dia bantu tu
sepenuh usaha dan daya dia. Bukan sekadar kami beri bantuan begitu dan begini. Tak, dia sendiri pergi tolong. Dia pastikan orang tu benar-benar boleh hidup selamat dari ancaman. Begitu. Ui, dahsyat. Itu nilai Zulkarnain. Bukan sekadar dia bina tembok. Tak, dia bukan sekadar bina tembok. Dia bawa teknologi memandaikan masyarakat. Sedangkan masyarakat itu bukan undi dia pun. Kan dimulakan cerita tu dengan hampir-hampir Zulkarnain tak faham apa yang masyarakat tu sebut. Bahasa dia. Mereka ada communication barrier. Itu pun Zulkarnain tolong sehabis daya. Nak faham juga apa yang masyarakat tu perlu. Dan boleh jadi orang ni, dia tak pernah kenal pun sebelum ni. Tapi Zulkarnain bantu. Dahsyat. Dahsyat. Itu level surah Kahfi yang kita baca setiap minggu. Dia ada level, dia ada pengajaran tentang kepimpinan, tentang cakna pada orang keliling, tentang faham apa yang Allah bagi pada aku untuk aku bantu orang lain tanpa syarat. Tanpa syarat. Wallahu a'lam. Satu tuan-puan bila saya dijemput untuk beri terangkan pada tuan-puan tentang Quran, saya beri 100%. Kalau boleh tepati masa, saya cuba untuk tepati masa. Cuma ialah kita kadang tergelincir di sana sini. Kadang saya lupa ada kelas, saya lupa itu, saya lupa ini. Itu yang saya minta ampun dan minta maaf. Sebab kita nak menjiwai apa yang Quran cuba bawa. Apa yang Quran cuba sampaikan. Kita nak hidup dengan begitu. Bantu sehabis daya. Tak ada nak sembunyi-sembunyi. Sebut aja. Sebut apa yang Quran datangkan. Apa idea dari Quran. Supaya kita semua sedar. Kalau ikutkan, well, saya boleh ada platform-platform lain untuk saya bersungguh-sungguh terangkan. Kan apa impak? Apa impak tuan-puan pada masyarakat? Impaknya ialah tuan-puan ada anak. Tuan-puan ada circle. Itu impak besar tu. Saya dah tua lah Ustaz. Tak, dia bukan tua ke muda. Tak. Allah tak reveal pun usia Zulkarnain. Tak reveal pun. So siapa-siapa akan boleh mencontohi apa yang Zulkarnain buat. Dia besar ke, dia kecil ke, dia ada kuasa ke, dia tak ada kuasa ke, dia tua ke, dia muda ke. Yang penting bagaimana kita boleh kembalikan semula kepada masyarakat setelah Allah beri kita bentuk rezeki yang tiada tolok bandingnya ni. Begitu. Kalau kita tak ada anak jiran tu kita sekolahkan. Kalau kita tak ada anak-anak dah besar, cucu kita. Kenalkan dia dengan Quran, biar dia hidup dengan nur Quran. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Kalau tak ada, kita nak tutup. Tak ada open house lagi ke hari ni, Ustaz? Ada. Tapi sekarang saya dekat Melaka. Oh, Masya Allah. Saya kan dekat sini. Saya dekat Melaka. Ini suhu kecairan tembaga 1520 darjah Celsius. Dan dia ikut jenis koper tu, jenis tembaganya dan ketebalannya. Yelah nak cairkan 1500 kot. Ini bukan sekadar masukkanlah dalam oven, lepas tu kita tunggulah sampai cair. Tak, dia ada teknologi khusus untuk ini. Habis bahan-bahannya tu dapat dari mana? Begitu Zulkarnain punya usaha nak bantu rakyat dia. Ui, dahsyat. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam.
Bermakna kalau macam sekarang yang macam kerajaan buat macam bagi bantuan wang tunai macam tu, macam kurang sesuai lah Ustaz. Lebih Um, baik bagi, yelah bagi macam Ustaz cakap tu lah, kita bagi teknologi. okay. Terima kasih Ustaz. Sepatutnya rakyat ni dia bukan sekadar diberi ikan, tapi bagaimana dia boleh dapat ikan tu. Sebab tu untuk berada dalam kerajaan, mereka bukan sekadar mengimpikan kuasa memerintah, tapi bagaimana dia boleh membina repo dengan semua lapisan yang ada di bawah kekuasaan dia. Dia perlu bina repo dengan swasta. Dia perlu bina repo dengan peniaga-peniaga. Sebab kerajaan, dia memang tak boleh kawal berapa gaji yang perlu diberi kepada pekerja. Dia tak boleh kawal tu. Tapi kerajaan yang baik, arahan dia dipatuhi oleh setiap lapisan. Kerajaan yang baik, arahannya akan dipatuhi oleh setiap lapisan masyarakat tanpa syarat. Kalau peniaga tu akan berniaga dengan jujur, keuntungannya diberi sama dengan dengan rakyat, dengan pekerja. Cuba tengok TNB, cuba tengok Petronas. Berapa keuntungan Petronas tahun lepas? Kita tengok keuntungan Petronas 2022. Banyak, lebih kurang 101 bilion. Okey, berapa staf Petronas? Okey, 1.1 bilion Berapa staf Petronas? Jumlah staf Petronas. Setakat kaki tangan dia 2016 51,000. 51,000. Okey, daripada 1.1 bilion, kalau bagi 51,000, berapa seorang boleh dapat? Okay, ini kita kira random macam tu 101 bilion bahagi 51,000. Ada tak dia? Oh, dia tak boleh macam tu, bahagi macam ni kot. Seorang boleh dapat dalam 1.9 juta. 1.9 juta. Tapi semua staf Petronas boleh dapat macam tu ke? Tak, dia ada pertimbangan-pertimbangan lain. So gaji paling minimum dekat Petronas berapa? 1,500. Tak mungkin. Tapi kalau keuntungan itu boleh dibagi pada kadar yang sesuai, semua pekerja akan berusaha bersungguh-sungguh untuk memajukan perniagaan itu. Tapi cuba tengok realiti orang berniaga. Selalunya owner saja yang dapat pulangan besar, sementara staff gaji minimum. Adil ke macam tu? Sedangkan staf juga bertungkus lumus untuk perusahaan tu. Tapi lazimnya owner kata apa? Ini syarikat akulah. Akulah yang patut terima saham terbesar. Diorang ni pekerja je. Nampak tak idea tu? Kan? Sedangkan
kalau perniagaan tu nak semakin berkembang, sepatutnya owner dia bukan memikirkan berapa besar kek yang patut aku ada. Tak. Kalau dia nak syarikat tu semakin berkembang dan semakin besar, dia perlu pastikan agihan keuntungan tu untuk memastikan pekerja-pekerja yang baik akan berikan komitmen terbaik. Begitu. Tapi kita tak fikir macam tu. Kita fikir berapa banyak yang aku perlu. Kan? Wallahu a'lam. Okey, Ya, ada lagi soalan ke? tu Puan Murni. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya nak tanya, boleh tak Ustaz beri definasi almarhum dan almarhumah, Allah yarham dan Allah yarhamah, dan yang mana lebih baik diguna? Adakah almarhum tu applicable untuk macam kerabat diraja ke atau semua orang boleh guna? Dan yang mana lebih baik digunakan? Okey. Kalau ikut DBP, almarhum tu digunakan untuk kerabat lah. Almarhum. Dan perkataan almarhum adalah yang dirahmati. Yang dirahmati. Okey. Kalau penggunaan, kalau ikut bahasa Arab, almarhum maksudnya yang dirahmati. Yang dirahmati. Kalau kita sebut Allah yarham maksudnya kita mendoakan mohon Allah merahmati dia. Kita mohon Allah merahmati dia. Perkataan almarhum merujuk kepada gelaran mereka-mereka yang dirahmati. Siapa yang merahmati tak tahu. Tapi kalau kita sebut Allah yarham, kita mohon Allah merahmati dia. So mana lebih bagus? Kita mohon dalam bentuk doa Allah merahmati dia atau sekadar gelaran dia dirahmati. Siapa rahmati tak tahu. So better kita sebut dalam bentuk doa. Allah yarham. Allah yang merahmati dia. So kalau Allah merahmati dia, makhluk-makhluk Allah yang lain juga akan turut sama merahmati. Begitu. So panggilan Allah yarham, Allah yarhamah lebih sesuai lah. Lebih sesuai. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Kesenambungan kepada pertanyaan sahabat kita tadi kan. Adakah perkataan Allah yarham itu hanya mesti pada orang pangkat tinggi-tinggi seperti raja dan sebagainya. Sedangkan kalau kita tengok halusnya bahasa orang-orang di Indonesia tu, dia kalau dia nak pergi ke Mekah, dia kata dia nak berangkat. Kalau dia nak berjalan ke, dia nak pergi mana-mana, dia nak berangkat. Kita di sini kalau kata berangkat tu raja je. Lepas tu kalau mati, dia kata apa tu, apa tu, kita kata dikebumikan, dia kata apa? Dia lagi halus bahasa dalam persuratan dia. Dia gunakan pada semua tahap. Dimakamkan. Itu betul Kak Noh. Dimakamkan. Sedangkan kita kalau dia makamkan tu untuk raja je. Sedia tidak kepada semua peringkat daripada bawahan sampai atasan. Bermakna apa perkataan-perkataan halus itu tidak mestinya kita tumpukan kepada peringkat atasan. Tapi di Malaysia kita begitu jadinya. Tapi sekarang orang Malaysia dah sedar. Bukan orang Malaysia je lah. Maknanya kita semualah. Semua kita dah kata, bila you nak berangkat ke Tanah Suci, kita tukarkan pergi ke Tanah Suci tu jadi berangkat. Kerana kita rasa itu pergi tempat yang suci. Tapi kita masih lagi belum menggunakan awak nak berangkat ke Kuala Pilah, nak berangkat ke kampung bila tak ada. Tapi di Indonesia, perkataan-perkataan tu halus. Apakah yang di sebalik itu yang
patut kita buat apa tu rujukan ataupun ikutan kita, Ustaz? Okey. Terima kasih bagi yang bertanya. Soal bahasa dia berkait rapat dengan penguasaan bahasa itu sendiri. Sebenarnya kalau dekat Malaysia ni, kerana kita masih ada sistem beraja. Dekat Indonesia dia dah tak ada dah sistem beraja tu. Sebab tu bahasa-bahasa tu, bahasa-bahasa selalunya untuk kesultanan, untuk raja ni, orang kebanyakan pun guna. Cuma kita bukan kita tak nak berbahasa halus dan lembut. Tinggal lagi sewaktu kejadian tu kita hilang kosakata. Kita tak dididik, tidak dibiasakan dengan berbahasa halus dan lembut ni. Sebab bahasa pertuturan harian kita pun kita stick terhad kepada perkataan-perkataan yang biasa kita dengar. Lazimnya orang-orang lama lah yang banyak kosakata penguasaan bahasa Melayu ni. Kalau anak muda sekarang ni, dia nak berbahasa Melayu pun dia malu. Malah ejaannya tu singkat-singkat. Kan macam tak kenal pun. Kita jarang mengeja dengan lengkap. Kan tidak mengenalinya pun. Sebab bagi kita dia macam lambat sangat. Lambat sangat. Kita lagi suka singkatan-singkatan. So bila dia tidak dibiasakan, dia tidak menjadi kelaziman, maka bahasa tu akan hilang. Dan kita rasa kekok. Dan kalau ikut bahasa-bahasa lama, kita ada je banyak perkataan-perkataan yang menunjukkan ketertiban, kesopanan pada tahap tinggi. Tapi saya pernah dengar jawapan daripada orang-orang bahasa ni, kenapa kita tak guna bahasa tu, tak guna perkataan tu, sebab kita tak pernah tahu pun perkataan tu wujud dan ada. Maksudnya kita punya kosakata, pemilihan perkataan kita sangat terhad. Lalu kita hanya ulang benda, perkataan-perkataan yang itu-itu juga. Kalau kita bergaul dengan orang lama, dengan orang istana misal kata, kita akan kerap dengar perkataan-perkataan yang lebih molek didengar. Itu kan, perkataan-perkataan yang lebih molek didengar. Lebih sedap telinga kita mendengarnya. Sebab tu bahasa ni kita perlu tuturkan depan anak-anak, bahasa-bahasa yang lembut, yang begitu indah dan unik, supaya dia terus mekar. Bukan hanya kita guna sesama kita, tetapi pada generasi-generasi muda. Cakap dengan mereka dengan perkataan penuh, dengan bahasa yang cantik, yang indah, supaya mereka rasa damai di hati. Nanti lama kelamaan bahasa ini akan mekar semula, akan digunakan semula. Kalau kita juga terikut-ikut dengan bahasa anak-anak muda, maka dia akan jadi bahasa-bahasa rojak semacam itulah. Semuanya daripada kita. Dari kita. So, sama juga dengan penulisan. Kalau kita mengeja dengan baik dan betul, maka anak-anak kita akan mencontohinya. Tulisan Jawi misal kata, dah semakin hilang dah. Kadang kita eja bumi pun jadi bom. Kan? Terung dengan terowong pun kita tak boleh nak bezakan. So, begitulah. Semuanya daripada kita, bagaimana kita berinteraksi dengan anak-anak, pelbagaikan kosakata, anak kita akan mahir dan dia akan amalkan. Wallahualam. Betul Ustaz, tapi malangnya Ustaz, bila kita cuba menggunakan bahasa-bahasa tu, macam kita tulis di Facebook dan sebagainya, contohnya lah saya buat
suami saya tak buat, Allahyarham, saya buat almarhum suami saya. Oi, bila ada sahabat-sahabat yang komen, dia tukar almarhum tu jadi arwah. Macam benda tu tak sesuai langsung digunakan. Itu memang kegunaan orang-orang pangkat tinggi. Satu lagi yang saya terkilan sebagai apa tu, orang Melayu. Biarlah kami ni orang Melayu jatilah, orang tua-tua ni kan. Sebab saya memang dah tua. Bila kita pergi ke hotel-hotel, Ustaz, kalau dia nampak kita ni bergaya sikit. Ambul, daripada jauh dah. Good morning, may I help you? Dia tak menggunakan Assalamualaikum. Tapi saya menggunakan Assalamualaikum. Dia pandang saya, Ustaz, daripada atas sampai ke bawah. Macam saya ni orang asing. Begitu juga kalau kita naik kapal terbang, Ustaz. Naik kapal terbang, nak ke pelambung kali kita cakap Melayu kita dulu? Tak ada. Kecuali dia nampak makcik, memang makcik orang kampung betul. Makcik pakai slipper sandal. Barulah dia cakap, makcik, beri salam pun dia orang tak pandai. Bukan tak pandai. Dia rasa bahasa Inggeris tu bahasa yang utuh. Orang yang naik kapal terbang ni memang orang special. Orang yang ada bergaya sikit ni memang orang yang memang intelek. Sedangkan dia tak mau menggunakan. Sedangkan dalam Islam tu, beri salam tu yang paling baik. Saya rasa terkilan. Saya selalu beritahu pada anak-anak muda kan. Tak payahlah pergi hotel je. Pergi hotel je. Tak payah pergi 5 star lah. 3 star, 2 star pun. Ya, good morning. Nampak kita tu dah good morning dah. Kalau kita pakai selekeh betul tu, pandai pula dia beri salam. Itulah yang kita tak dapat nak terap macam mana ya Ustaz. Kita nak terapkan benda-benda tu balik semula. Betul. Kita tak boleh nak ubah orang, tapi kita boleh ubah apa yang ada di bawah kekuasaan kita. Mungkin kita boleh mulakan dalam circle kita kot. Kekalkan begitu dan akhirnya kita akan jadi orang yang unik. Kadang anak-anak kita akan cakap kan, formal sangatlah mak. Dengan mak formal macam ni lah, awak akan ingat mak sampai mati. Awak tak jumpa dah orang-orang yang semacam mak. Satu, mak ni rare dan legend. Awak perlu hargai tau. Gitu. So biarkan diri kita unik semacam itu. Biarkan kita unik semacam itu. Dan nanti orang akan mula hargai. Wallahualam. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Saya ada satu soalan. Tadi pagi ada satu soalan bertanya tentang mak angkat dia orang Mak Saleh. Adakah boleh dia sebut bila mak angkat tu meninggal, boleh ke dia sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Tu satu. Satu lagi soalan yang dia tuju, apa yang patut dia baca atau lakukan jika pada hari dia berhadapan dengan jenazah dia atau hari yang nak dikebumikan. Muslim ke tak? Tak, Mak Saleh. Okey. Ungkapan innalillah tu boleh je sebab ayat innalillah ni adalah tak kala kita menerima berita yang tak menyenangkan, musibah, qalu innalillah wa inna ilaihi raji'un, dan fungsi innalillah tu adalah menyedarkan kepada yang mengucapkan bahawa nyatalah kita semua milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Itu yang pertama, boleh ucapkan innalillah kerana untuk diri kita. Yang kedua, apa yang perlu dibuat, kerana dia non-Muslim, dia bukan Islam, maka kita ditegahlah untuk mendoakan rahmat untuk dia. Cumanya sebagai manusia, kita ungkapkanlah perkara-perkara yang baik dia pernah buat pada kita. Sebut pada keluarga, the late, yang dah sangat baik orangnya, pernah tanpa menyebut moga dia rest in peace ke tak, itu tak perlu. Yang penting kita jaga terus hubungan baik dengan yang masih hidup. Yang telah pergi ni sebut saja kebaikan, tanpa perlu sebut mendoakan ke apa, saya doakan dia mendapat rahmat ke tak. Itu bukan akhlak Islam lah. Akhlak Islam ialah kita terus
tanpa mendoakan, tapi terus buat hubungan baik dengan keluarga si mati, dan kita sebut kebaikan-kebaikan dia. Sebab di sisi Allah dia sudah nyata keputusan dari Allah. Allah dah sebut siapa yang mati dalam keadaan tidak beriman, dia tidak mendapat apa-apa di sisi Allah. So dan ada tegahan pun daripada kita nak mendoakan dia ke apa ke, tu memang dah ada tegahan. Tapi hubungan kita dengan manusia masih hidup, iaitu perlu diteruskan. Sebab tu Nabi menangis bila ada jenazah Yahudi dibawa depan baginda. Sebab baginda getun orang tu tidak convert, baginda getun semacam itu. Nabi pernah menangis ada jenazah Yahudi dibawa depan baginda, dan baginda berdiri menunjukkan rasa hormat pada jenazah tersebut. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Bapa saudara Nabi pun tak masuk Islam. Betul. Abu Talib. Betul. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak. Okey, jam pun dah 10.10. Masya-Allah. Hari ni lajak masa. Masya-Allah. Kita tutuplah Ustaz ya. Ustaz pun nak sarapan kot. Masya-Allah. Belum sarapan. Belum sarapan. Allahu Akbar. Okey, lepas ni boleh sarapan insya-Allah. Alhamdulillah, masya-Allah. Banyak sangat ilmu yang kita dapat hari ni. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan jazak Ustaz di atas perkongsian ilmu yang bermanfaat. Selepas ini mungkin kita boleh praktikkan berbahasa yang baik, yang betul lah kepada anak-anak dan keluarga kita insya-Allah. Jadi kalau kita ingin kejar akhirat, dunia akan datang pada kita, dunia akan kejar kita insya-Allah. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita dalam urusan agama dan mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita semua. Terima kasih kepada tim Gema Nur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita. Pada hari ini kita ada kuliah maghrib bersama dengan Ustaz Kuliah Isyak pukul 9. Maaf. Terima kasih Bunda. Kita ada kuliah Isyak hari ini pada pukul 9 malam. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gema Nur Iman dengan kuliah yang telah disediakan. Jadi saya mewakili Gema Nur Iman memohon maaf sekiranya ada kekurangan dan kesilapan, yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk bacakan tasbih kafarah dan surat Al. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bagi siapa yang tertanya-tanya, Ustaz kenapa duk tukar-tukar latar belakang, jawapannya macam ni. Sebab saya buat online ni dekat bilik. Dan kadang-kala anak saya dia keluar masuk, kadang baru lepas mandi. Saya tak nak memperpaparkan benda yang tak sepatutnya. Sebab tu saya tukar-tukar mencari visual effect yang sesuai, yang at least tidak memaparkan apa yang ada dalam bilik ni lah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.